keputusan dibagi, first, hakim membacakan hukuman gantung sampai mati. Saya rasa macam saya tak boleh nak terima benda macam tu. Tak terkatalah perasaan masa tu sukar nak digambarkan. Jadi mahkamah menetapkan hukuman 20 tahun penjara kepada saya. Hukuman dikurangkan selepas saya membuat rayuan untuk ke Mahkamah Persekutuan. Dengan keputusan tu, dengan kehadiran orang tua dekat mahkamah, jadi sedih lah. Sebab dia membabitkan orang tua punya kehormatan. Tapi kalau pada peribadi sendiri, kita sendiri buat salah, jadi sendiri tanggung. Tapi disebabkan memikirkan orang tua, jadi tambah sedih lah. Setengah daripada penghuni penjara menjalani hukuman kerana mereka terlalu percayakan kawan, tersilap langkah membuat perkiraan risiko perbuatan membantu kawan, dan ada juga kerana hilang kawalan dan pertimbangan kendiri sehingga terjebak melakukan jenayah. Bahagian kedua dokumentari khas Kami Juga Ada Perasaan dengan tajuk Berakhirnya Suatu Penantian memberikan fokus kepada kisah hukuman yang dijatuhkan serta perasaan masing-masing bila realiti itu perlu diterima. Ada yang turut merasakan mereka telah menjatuhkan air muka mak dan ayah ketika berada bersama di mahkamah. Apapun, hukuman tetap perlu dijalani di sebalik tembok tinggi yang berkawat duri. Saya dah berada dalam penjara ni menjalani hukuman dah 8 tahun lebih sejak daripada tahun 2015. Masa keputusan diberi, ahli keluarga saya ada di sisi saya. Jadi saya nak kata kuat tak kuat pun sebab pandang muka mak ayah saya je masa tu. So nak kata sedih, memang kalau orang berada di tempat saya pun akan rasa sedih. Mak ayah saya sebenarnya diorang tak duduk sebumbung, tapi pemahaman diorang untuk kuatkan saya, diorang cakap lalui apa saja keputusan yang hakim bagi, lalui dengan sabar je. Dan keputusan tu tak berpihak pada saya lah, kena lalui lah. Sampailah saya dibawa ke penjara untuk menjalani hukuman. Kenapa dunia ni tak adil bagi aku? Bila diberi pendedahan agama, kata-kata semangat daripada keluarga, saya terpaksa move on dan akhirnya saya boleh menghadapilah menjalani hukuman ni dengan penuh sabar. Bila saya ditahan di sini dan terpaksa menjalani hukuman, dalam 3 tahun juga saya nak memulihkan keadaan saya sampai saya pun terpaksa menjalani rawatan-rawatan daripada pihak kaunseling. Semua layanan, semua pegawai penjara semua sama rata, sama adil. Kalau kita nak orang respect kita, kita kena respect orang. Toleransilah. Yang biasa melawat saya adalah keluarga saya, terutama ibu, ayah dan kakak saya lah. Tempoh yang diberikan dalam 30 hingga 40 minit berhubung melalui telefon yang diberi dekat kawasan tempat jumpa lah. 2 minggu sehingga sebulan sekali. First tanya khabar lah, and then perkembangan dekat luar, perkembangan anak macam mana. Yang sulung 17 tahun, yang kedua tu 13 tahun. Perkembangan mak ayah macam mana, kata-kata nasihat tu lah yang buat saya semakin kuat dekat dalam ni. Apa yang sangat saya rindui adalah ibu, ayah dengan anak-anak saya. Saya nak hidup balik macam suatu ketika dulu kita orang happy kan, tanpa ada apa-apa masalah pun. Ialah masalah yang saya hadapi sekarang. Saya tak nak anak-anak saya tahu kesedihan saya kat dalam ni. So saya nak mak saya nak anak-anak saya lah. Walau apapun kehidupan petugas dan penghuni penjara untuk satu-satu jangka masa yang agak panjang itu perlu diharungi dengan penuh kesabaran. Macam-macam pengalaman mereka lalui. Daripada tahun 2014 saya lampu diri di sini. Kerja pertama saya adalah penjara wanita Kajang. Setelah habis training, saya memang ditempatkan di pejabat rekod. Apa-apa segala hukuman akan diuruskan di situ dulu. Pengalaman yang tak boleh dilupakan, kita dapat satu perintah pergantungan untuk satu banduan. Kali pertama membaca benda tu sendiri, nak kata takut pun iya, nak kata sedih pun iya, tapi lah nak buat macam mana, dah tugas kena jalan juga. Kalau di pejabat rekod tu, kita berhubung dengan semua, termasuk mahkamah, polis, lebih kepada karinah manusia lah. Kalau macam dekat kita jaga banduan di sel, karinah dia orang pula. Yalah, dia di dalam, tekanan, stres itu dah nombor satu bagi dia orang. Family pun tak dapat jumpa.
Cuma dalam perkhidmatan saya tahun yang ke-10 lah. Sebelum saya bekerja di Jabatan Penjara Malaysia, saya bertugas di program latihan khidmat negara sebagai jurulatih. Untuk unit parol, dia memerlukan ilmu-ilmu asas kepenjaraan. Kita akan menempatkan keseluruhan banduan yang layak untuk menjalani baki hukuman di luar tembok penjara melalui satu perintah parol yang dikeluarkan oleh KDN. Proses pertama yang kita akan buat ialah kita buat semakan dahulu untuk banduan yang layak 2 bulan awal sebelum tarikh layak parol. Kami akan buat dossier, seterusnya dibawa mesyuarat ke peringkat negeri dan contoh jika dossier itu layak baru dibawa ke peringkat ibu pejabat dan seterusnya ke peringkat KDN. Barulah dia akan keluarkan satu perintah parol untuk banduan layak menjalani parol dan seterusnya akan buat pelepasan ke pejabat parol daerah. Sama ada banduan itu mengikuti program parol bersama dengan keluarga ataupun mengikuti program CSI. Di luar sana dia perlulah bekerja sehinggalah dibebaskan. Untuk penempatan pekerjaan akan ditulis di dalam perintah parol. Setiap tahun lebih daripada 500 orang ODP lah yang kita dah keluarkan. Okey, untuk memastikan yang banduan ni dah berubah 100% bila mereka balik kepada komuniti, itu bukan satu kawalan yang ada di tempat kami lah. Contohnya jika ditempatkan di CSI, mereka boleh belajar bagaimana nak berdikari, mencari duit yang berkat. Mungkin sebelum ni diorang ambil hak orang di luar sana. So mereka belajar untuk mencari hasil daripada titik peluh mereka sendirilah. Program intervensi yang diberikan oleh pegawai parol daerah mungkin di situ dapat mengubahlah pendekatan banduan untuk kehidupan mereka sebenarnya. Penghuni penjara yang berpeluang menjalani baki hukuman mereka di luar tanpa limitasi tembok tinggi serta jeriji besi perlu diluluskan pelepasan mereka itu secara parol. Ia melicinkan lagi pengintegrasian semula banduan ke dalam komuniti. Selain itu, keadaan sesak dalam penjara turut dapat dikurangkan. Masa masuk sini umur saya 25 tahun. Kat sini dah 4 tahun. Hukuman saya 8 tahun. Boleh terima hukuman yang saya jalani. Nak kata redo tu, taklah, tak nak fikir dah pasal luar. Terima je hukuman. Mula masuk sini, memang susah nak terima lah. Mula masuk sini saya tak pandai solat, apa semua tak tahu. Lepas berapa bulan baru saya pandai solat. Saya fikir pasal anak. Masa tu anak saya baru 3 bulan. Baru lepas patang. Anak saya menyusu ke tak, dia makan ke tak. Masuk sini pun macam nak makan tu tak lalu lah. Masuk penjara kita ada fasa 1, 2, 3. Mula masuk yang warga negara, dia ada orientasi. Saya belajar banyak benda. Dari saya tak pandai baca Al-Quran sampai saya boleh khatam Al-Quran. Sebab saya seorang mualaf. Saya rasa ada hikmah lah saya masuk penjara. Jaga solat kita. Kalau kita tinggal, kita rasa macam ada satu lompong. Suami tiap bulan datang. Kadang-kadang mak mertua, adik. Tapi yang selalu datang suami dengan anak-anak. Memang rindu sangat tengok muka anak. Nak bercakap dengan anak. Biasa anak yang sulung, sebab anak yang sulung masa saya masuk dia umur 2 tahun. Dia je macam selalu cerita, dulu mama macam ni. Dia rindu lah, saya tahu dia rindu. Setiap hari macam ada yang bagi kata motivasi, saya ambil benda yang positif, yang negatif tu saya lupakan je. Itu yang membuat saya semangat
Macam untuk menanti 2 tahun lagi lah. Kalau kita buat perangai elok, eloklah staf jaga kita. Kita satu je, kita terima hukuman, kita terima je. Ini tahun ke-9 saya menyambut Ramadan dalam penjara dan perasaan saya kalau kita melakukan ibadah tu semua sama sahaja, cuma kerinduan pada keluarga tu berbeza. Sebab kat sini kita tak ada siapa-siapa pun. Hanya ada kawan-kawan dengan pegawai penjara. Saya memotivasikan diri saya kena banyak bersabar, saya kena harung apa sahaja kat dalam ni. Dunia tembok besi kan, saya kena hadap. Tunggu ibu balik je. Tunggu je, jangan tanya bila ibu nak balik, tapi tunggu saat tu akan tiba. Sebab anak saya selalu tanya bila ibu nak balik. Saya takkan cakap bila saya nak balik sebab saya rasa saya tak nak ditunggu. Tunggu tu satu penyiksaan. Masa kita telah diaturkan. Kita ada banyak bengkel kat sini. So hari-hari saya akan pergi bekerja sampai pukul 4.30. Saya diberi bekerja di bengkel jahit perusahaan. Semua orang masuk penjara ni pahit kan, walaupun hanya seketika. Kawan nak cari tu ramai, tapi untuk kongsi kesedihan kita sebab kat dalam ni semua orang sedih-sedih. Kita ni perempuan, emosi tak stabil kan. Saya akan jumpa dengan pegawai psikologi. Tempat yang paling senang untuk saya tuju adalah pegawai penjara lah. Saya dah tak nak dan sukar untuk meletakkan kepercayaan pada orang yang tidak sepatutnya. Mesti saya nak jumpa dengan keluarga saya. Saya nak bina balik hidup saya. Saya nak besarkan anak saya. Memang masa tu anak saya dah besar lah, tapi saya pun nak tengok life dia jangan jadi macam saya. Saya nak move on dan terus move on. Saya nak kemahiran saya ada ni saya akan bawa keluar untuk mencari sumber pendapatan saya yang baiklah. Tidak dapat dinafikan keadaan mental seseorang banduan yang baru sampai di penjara untuk menjalani hukuman tidak stabil dan agak terganggu. Malah masa yang diperlukan untuk menenangkan mereka supaya dapat menerima realiti perlu menjalani hukuman yang bertahun-tahun lamanya berlainan daripada seseorang kepada yang lain. Ada yang bimbangkan anak-anak mereka yang perlu hidup tanpa kasih sayang mereka. Ada juga yang menghadapi masalah keluarga dan berpisah dengan pasangan mereka. Jika ada kes luar biasa, UKP lah akan pergi dulu lah. UKP itu lebih kepada bahagian keselamatan, kawalan keselamatan. Kita perlu menjalani latihan CJ khusus pengurusan penjara. Selepas itu, CJ khusus menengah pengurusan penjara. Perlu ada khusus LSF, Light Stress Force, CNR, Control and Restraint, pengeringan, khusus kesihatan. Okey, sebelum bekerja di penjara Kajang, saya bekerja di penjara Sibu selama 12 tahun. Di Kajang, pengalaman yang tak dapat dilupakan semasa saya berpindah di Kajang adalah masa musim COVID-19. Dan semasa pergerakan terbataslah. Banduan berada di blok, tidak dapat keluar, terkurung. Dan untuk staf, pergerakan terbatas, tak boleh keluar daerah, bermacam-macam syarat ditetapkan, tidak normal dan memberi tekanan kepada semua pihak. Dalam satu tim tu, kita cuba create sistem giliran untuk ronda. Selama bertugas di penjara Kajang, kes yang besar itu kelarian melibatkan banduan. Banduan warga asing di ward hospital Kajang, itu masa musim COVID. Dia lari daripada ward pada waktu pagi. Semasa pandemik, seorang banduan warga Malaysia lari semasa berada di mahkamah. Operasi mencari yang melibatkan 72 jam lah, itu ataupun 3 hari. Yang ada satu kawasan yang kita tak pernah pergi, kawasan yang seram. Bahagian saya keselamatan bersama dengan pihak pengurusan bersama-sama membuat pembahagian zon untuk mencari. Bentuk layanan penjara terhadap banduan adalah lebih kepada bentuk pemulihan, melibatkan pihak penjara, melibatkan pihak luar, melibatkan pihak swasta. Jadi program itu lebih membentuk banduan tu menjadi orang yang berguna bila balik kepada masyarakat. Layanan penjara yang dahulu terhadap banduan adalah lebih berbentuk hukuman semata-mata. Nasihat saya kepada orang awam, kita kalau boleh terimalah banduan yang dilepaskan ataupun tamat hukuman disebabkan mungkin mereka masuk, mungkin sebab salah langkah, mungkin tak ada panduan.
Sebab bila masuk penjara, penjara dah bagi satu panduan ataupun satu pelajaran yang baru, skill kepada mereka untuk mereka dapat hidup di dalam masyarakat. Cabaran yang dihadapi besar. Semua yang menghuni dan bertugas di sebalik tembok tinggi yang berkawat duri itu perlu bersabar. Hari-hari yang mereka harungi menjadikan mereka lebih kental dan insaf. Ramai juga yang beroleh pengetahuan sebagai bekalan untuk hidup dengan lebih sempurna. Pertama sekali yang saya fikir adalah plan untuk menghadapi 8 tahun tu macam mana. Dekat luar kita boleh pilih kawan. Dekat dalam kita tak ada pilihan. Keseluruhannya 12 tahun. Akan duduk 8 tahun dan saya dah duduk 6 tahun. Tinggal 2 tahun. 2025 insya-Allah. Dan perancangan yang saya pilih adalah perbaikan diri lah. Alhamdulillah setakat ni banyak yang dah baik. Untuk capai yang sempurna tu tak ada lah. Alhamdulillah. Boleh belajar mengaji, boleh belajar sabar. Kita suka melenting, jadi perangai tu dah tak ada. Saya duduk di bengkel ni lebih kepada kerja-kerja seni. Buat lukisan untuk ukiran. Cuma dalam ni saya belajar mengukir. Sekarang belajar dia punya software untuk mesin ukir. Masa kita buat jenayah tu, ada lintasan terfikir tu tak pernah. Rupanya betul masuk dalam. Sebab kita terima kesalahan kita kan. Sebab tu kita dah boleh terima dengan positif. Banyak lagi tak tercapai. Dia bila saya masuk dalam, keluarga dekat rumah dia pecah-pecah. Ayah cerai. Macam-macam masalah. Sikit sebanyak mengganggu emosi. Sebenarnya itu yang saya takut. Saya takut tak diterima. Jumpa mak. Minta maaf. Saya tak layak bagi nasihat. Cuma boleh kongsi lah. Dia akan jadi masalah bila seorang pemuda tu dia mengabaikan nasihat mak ayah. Dia lebih pentingkan kawan-kawan. Itu yang saya lalui. Sebenarnya mak ayah nombor satu. Walaupun orang kata duduk penjara banyak masa kan. Ingat nak banyakkan mengaji. Tapi itu yang susah. Tapi nak lawan malas ni susah. Saya susah sikit sebab mak kampung kan. Jadi kalau tak ada orang bawa tu tak sampailah dia. Kalau adik-beradik rajin bawa, dalam setahun tu adalah 2 kali. Biasa raya lah. Ada orang lain, mak juga. Apabila dibawa ke penjara dari mahkamah untuk menjalani hukuman, pasti yang terpancar di hadapan bakal penghuni baharu ini tarikh pembebasan mereka kelak. Panjang lagi perjalanan mereka di sebalik tembok tinggi. Kehidupan terdahulu kini tinggal kenangan, tetapi kalau sanggup bersabar, penantian itu pasti berakhir juga. Kalau kita rasa banduan tu dia ada talent tapi dia shy lagi. Macam contohnya menyanyi dalam pertandingan, kita ada pertandingan kebudayaan di mana mereka menyanyi nasyid, and then they also have songs. Untuk program Jalinan Kasih kita ada performance by inmates. We push them. Yang mana nampak ada minat sikit. Anggota-anggota pemulihan pun dia pandai, bijak dia nak pilih kawan-kawan untuk membantu dalam mencungkil. Banduan ni suka menyanyi-nyanyi. For officers mungkin 8 jam lah di dalam tembok. Tapi untuk banduan 24 hours dia terkurung. Ya, layanan dia, kita sebaik mungkin kita akan lain seperti anak kita. Waktu dia nakal, kita ada buat teguran. Waktu dia baik, kita bagi sokongan. It is not the same. Kita tak duduk di luar. Ini ialah penjara. So, kita masak untuk beribu orang every day. The taste won't be as how your mother cook at home. Ada masa kita kena tegas jika ia melibatkan keselamatan dan ketenteraman di dalam penjara lah. Perwatakan tu memang selari dengan apa yang tak diselesaikan. Kita membentuk kepercayaan penghuni itu supaya penghuni itu dapat mengikuti program. Penjara Kajang mengambil langkah proaktif lah
dengan penyusunan kerja yang secara sistematik. Kalau ada 6,000 kita kena periksa lah. Masuk ke penjara Kajang, kita akan cuba sedaya upaya untuk memberi mereka yang terbaik dari segi pemulihan, psikologi, keagamaan, kesenian juga tidak dilupakan. Memang masa PKP tu cara bertugas automatik bertukar. Tak boleh pakai baju biasa, kita akan pakai baju full PPE. Makanan dia orang pun memang kami semua yang angkat dan kami semua yang masak. Memang cabaran dia tu masa time PKP dengan staffnya yang tak cukupnya tu, sebab dia orang memang langsung tak boleh keluar. Datangnya banduan di penjara adalah untuk menjalani hukuman, dan hukuman itu pula dikeluarkan oleh itu punya peringkat kehakiman daripada perundangan. Jadi dekat sini tugas kami adalah memberi pemulihan menyeluruh kepada banduan, tak kira agama, bangsa yang dia warga negara Malaysia. Jadi sebenarnya pentas di luar tembok itu adalah jambatan mereka untuk kembali kepada masyarakat. Cuma di sini kalau kita nak letakkan 100% mereka dah totally berubah tu memang kita susahlah. Yang penting kita cuba untuk beri peluang kepada mereka dan mereka menggunakan peluang yang telah diberikan oleh Jabatan Penjara. Kenangan silam dan pengalaman ketika dalam tugasan di sebalik tembok tinggi berkawat duri tidak mungkin mudah mereka lupakan. Baik pegawai penjara maupun penghuninya, mereka saling memerlukan satu sama lain untuk meneruskan kehidupan seharian di bangunan yang padat dengan jeriji besi. Apa harapan penghuni di akhir-akhir tempoh hukuman mereka? Inspirasi saya Rasulullah SAW dan saya insya-Allah macam mana Rasulullah boleh berjaya, saya juga tetap akan berjaya. Sebelum saya tidur, saya memaafkan semua insan. Tak kira sesiapa pun, saya tetap maafkan. Bagi saya, kemaafan tu lebih mudah daripada kita dendam. Saya tak tahu pun menjahit kat luar. Tapi bila duduk dalam ni lama, itulah yang belajar menjahit. InsyaAllah, kalau boleh buat bisnes kat luar, bisnes sendiri dengan status yang ada, insyaAllah saya boleh berjaya dengan apa yang saya belajar kat sini. Okay, insyaAllah saya bebas, saya akan ikut dulu perancangan keluarga saya. Kita ni manusia biasa. Kita ni adalah hamba Allah. Kita tak boleh meninggi diri sangat. Apa-apa pun kita kena bersujud dengan Allah. Jangan fikir diri sendiri je. Ingat orang lain juga. Andai kata saya keluar nanti, saya dah pegang title bekas banduan. Jadi untuk meraih kepercayaan kepada orang luar tu memang susah. Saya meletakkan harapan kepada keluarga saya, terutama ibu dengan ayah saya lah. Bila saya mengharapkan bila saya hulur tangan saya nanti, mak ayah saya lah orang yang paling depan akan gapai tangan saya tu. Mereka juga ada perasaan dan setiap kehidupan di sebalik tabir besi walaupun sabar menantikan pengakhirannya ditemani harapan, kesalan dan kesedaran. Hidup tetap perlu diteruskan.